Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, keputusan yang sentiasa dinantikan oleh rakyat Malaysia adalah keputusan-keputusan yang berkaitan dengan kepentingan awam daripada siasatan-siasatan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan badan-badan penguatkuasaan yang lain. Baru saja diterima, siasatan untuk kes rasuah di KSM diserah ke AGC 2 minggu lagi. Berita ini dipetik daripada bharian.com.my. Berita penuh. Kuala Lumpur, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dijangka akan menyerahkan kertas siasatan bagi kes rasuah pengambilan pekerja asing di Kementerian Sumber Manusia KSM kepada pejabat peguam negara AGC dalam tempoh 2 minggu lagi. Ketua Pesuruhjaya SPRM iaitu Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan yang membabitkan beberapa bekas pegawai Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar itu kini di peringkat akhir dan akan diserahkan kepada AGC untuk tindakan lanjut apabila ia telah dilengkapkan. Beliau menegaskan SPRM tidak melengahkan siasatan berkenaan. Sebaliknya, ia dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan sama seperti kes-kes lain. Kata beliau dalam kenyataan, kes itu di peringkat akhir siasatan. Siasatan membabitkan mereka daripada KSM ini sedang dijalankan dan di peringkat akhir sebelum dikemukakan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk dikaji, katanya. Tambahnya lagi, saya tak boleh katalah bila didakwa. Tapi di peringkat kami, bila dah selesai siasatan, kita akan kemukakan dalam masa terdekat. Mungkin dalam tempoh 2 minggu lagi. Selepas itu, terpulanglah kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kadang-kadang ada perkara yang perlu diperkemaskan dan ia akan dihantar semula kepada kami. Namun yang penting adalah SPRM tidak melengahkan siasatan membabitkan mana-mana pihak, katanya kepada pemberita selepas merasmikan Hari Integriti Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL di WTCKL di sini hari ini. Beliau berkata demikian ketika beliau diminta untuk mengulas perkembangan siasatan SPRM terhadap skandal rasuah pengambilan pekerja asing di Kementerian Sumber Manusia KSM membabitkan pegawai Sivakumar. Pada awal bulan yang lalu, Sivakumar yang juga adalah ahli Parlimen Batu Gajah daripada DAP mengesahkan 5 pegawainya yang disiasat SPRM dalam kes berkenaan sudah pun ditamatkan kontrak. Pemecatan itu rentetan tindakan SPRM yang menahan 2 pegawai kanan Sivakumar susulan siasatan Suruhanjaya itu membabitkan isu rasuah dalam sebuah agensi pengambilan pekerja asing April lalu. Susulan penahanan pegawainya ketika itu, Sivakumar dilaporkan telah menggantung tugas 3 pegawai kanannya termasuk seorang setiausaha sulit dan seorang pegawai tugas-tugas khas PTTK yang ditahan SPRM. Beberapa hari kemudian, media melaporkan SPRM telah menggeledah pejabat dan kediaman Sivakumar. Namun Menteri Sumber Manusia itu kemudian menafikan laporan berkenaan di samping menegaskan akan memberi kerjasama penuh kepada SPRM. SPRM turut dilaporkan mengambil kenyataan Sivakumar berhubung siasatan kes rasuah mengenai pengambilan pekerja asing itu pada 16 April yang lalu. Sekian berita ini dipetik daripada bharian.com.my bertarikh 27 Jun 2023, tajuk siasatan kes rasuah di KSM diserah ke AGC 2 minggu lagi. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Nampaknya Wan Saiful Wanjan, bekas bos, bekas Setiausaha Agung, untuk bersatu dalam keadaan yang bahaya sekarang ini. Ini telah pun dikemukakan atau diberikan keputusan di mahkamah, iaitu pertuduhan rasuah Wan Saiful adalah teratur dan lengkap, kata pendakwaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Session di sini pada Selasa diberitahu bahawa dua pertuduhan berkaitan dengan rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia yang membabitkan projek Jana Wibawa yang telah dikemukakan terhadap bekas Ketua Penerangan Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Maafkan saya, bukan Setiausaha Agung. Salah ni, Setiausaha Agung Hamzah Zainuddin. Adalah, aku makin tua lah. Bukan. Tetapi bekas Ketua Penerangan PPBM Bersatu, iaitu Wan Saiful Wanjan, yang telah pun meletak jawatan setelah beliau diheret ke mahkamah. Dia terus letak jawatan dan sekarang ini memang sah dia ada dalam keadaan yang amat sukar, kerana di mahkamah dinyatakan oleh pihak pendakwaan bahawa semua proses dalam pendakwaannya adalah lengkap dan teratur. Teratur dan lengkap. Timbalan pendakwa raya iaitu Rashidah Murni Azmi berhujah bahawa kedua-dua pertuduhan berkenaan itu tidak cacat, sebaliknya jelas dan boleh difahami. Kata beliau, Seksyen 153 Kanun Tata Cara Jenayah atau KTJ menyatakan tarikh dan masa hendaklah dinyatakan dalam pertuduhan. Dalam pertuduhan pertama, masa telah dinyatakan, iaitu sekitar April 2022, manakala pertuduhan kedua, masa yang dinyatakan adalah pada bulan Julai hingga September. Pihak pembelaan juga telah dibekalkan dengan dokumen serta notis yang mencukupi bagi membolehkan mereka menyediakan pembelaan, katanya. Beliau berkata demikian pada prosiding pendengaran permohonan Wan Saiful untuk mengenepikan dua pertuduhan meminta dan menerima rasuah berjumlah 6.9 juta ringgit Malaysia membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya di hadapan Hakim Rozina Ayub. Selain itu, Rashidah Murni berkata, permohonan Wan Saiful adalah tidak berasas dan pramatang kerana saksi-saksi pendakwaan masih belum lagi pun memberi keterangan. Sehubungan itu, pihak kami, katanya, memohon untuk mahkamah menolak permohonan ini memandangkan ia tidak mempunyai alasan yang kukuh dan merupakan penyalahgunaan proses mahkamah, katanya. Peguam Amir Hamzah Arshad mewakili Wan Saiful Wanjan pula berkata, kedua-dua pertuduhan terhadap anak guamnya adalah cacat kerana tidak menyatakan secara khusus tarikh kesalahan dilakukan. Dalam pertuduhan itu hanya menyebut sekitar bulan tertentu tanpa mengemukakan butiran yang lengkap bagi kesalahan yang dipertuduhkan terhadap anak guam saya, katanya. Dalam pada itu, Amir Hamzah berkata pertuduhan itu juga tidak berasas berdasarkan Seksyen 173G KTJ yang menyebabkan pihak pembelaan dinafikan untuk mengemukakan pembelaan dan alibi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda boleh mendapatkan berita lengkap ini di sinarharian.com.my. Kita jumpa lagi, bye-bye.